Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Bahrul Mazi jilid 3 muka surat 141. Muka surat 141. Bulan lepas kita dah baca hadis fir raka'atain ba'dal maghrib wal qira'ati fihima. Saya ulang balik hadis yang kita baca bulan lepas pasal dia bersangkutan dengan hadis bulan ni. Bulan lepas kita ada baca satu hadis an Abdullah bin Mas'udin annahu qala ma uhsi ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atain ba'da al-maghrib wa fi rak'atain qabla salati al-fajr biqul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Hadis bulan lepas daripada Abdullah bin Mas'ud. Kata dia, tak terkira banyaknya aku dengar Nabi SAW baca sama ada di dalam sembahyang sunat 2 rakaat ba'diyah maghrib ataupun 2 rakaat qabliyah subuh. Tak terkira banyaknya telinga aku duduk dengar ni Nabi bila sembahyang sunat ba'diyah maghrib ataupun sembahyang sunat qabliyah subuh, rakaat pertama Nabi baca Fatihah, Nabi baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Nabi baca Fatihah, Nabi baca qul huwallahu ahad. Aku tak terkira, aku tak nak bilang berapa banyak kali Nabi duk baca yang tu aja. Itu hadis yang kita baca pada bulan lepas. Dan kita nak beritahu, bulan lepas kita tak tambah, kita nak beritahu bahawa susunan membaca surah dalam Quran ini dia ada kata sepakat yang dicapai di kalangan ulama. Ni dia ada, lupa kita nak abang itu ni. Kita apabila kita jadi imam ataupun kita sembahyang seorang di rumah dan sebagainya, adalah menjadi sunnah Nabi. Adalah menjadi sunnah Nabi kita baca surah yang atas dulu dalam rakaat pertama, surah yang rendah di rakaat yang kedua. Itu sunnah Nabi. Qul ya ayyuhal kafirun surah atas, qul huwallahu ahad surah bawah. Surah yang paling bawah apa dia? Qul a'udzu birabbin nas. Itu susunan dalam Quran. Dan mengikut susunan itu adalah sunnah Nabi. Nabi buat macam tu. Kalau kita tengok hadis yang Nabi SAW baca di dalam sembahyang witir. Hadis riwayat daripada Aisyah, dia katakan Rasulullah SAW yaqra fi raka'atil ula bisabbihisma rabbikal a'la. Nabi sembahyang witir 3 rakaat. Rakaat pertama lepas Fatihah Nabi baca sabbihisma rabbikal a'la. Itu surah Nabi baca rakaat pertama. Wa fi tsaniyah, Aisyah kata dalam rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun bawah. Kemudian wa fi tsalisah dalam rakaat yang ketiga witir Nabi baca qul huwallahu ahad dengan al-mu'awwidhataini, dengan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Rakaat yang ketiga Nabi baca 3 surah ni. Juga menunjukkan susunan tu, tertib membaca surah. Rakaat mula ambil surah tinggi, rakaat yang kedua bawah dia, kalau rakaat ketiga lagi bawah. Begitu yang menjadi sunnah Nabi SAW. Yang kedua, kita nak beritahu kalau sekiranya orang baca terbalik,
Rakaat pertama dia baca qul huwallah, rakaat kedua dia baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia terbalik. Adakah sembahyang dia nak jadi apa-apa? Sembahyang dia tak jadi apa-apa, cuma dia menyalahi sunnah. Dia menyalahi sunnah. Sembahyang tak ada masalah, tak kata nak jadi batal sembahyang ke apa, tak ada. Cuma dia telah buat satu perbuatan yang menyalahi sunnah. Tuh. Tapi yang ketiga, jaga jangan sampai kita menyalahi ijma' ulama. Ini yang ketiga. Ijma' ulama apa dia? Dalam satu ayat kita tak boleh ambil hak kendian, baru ambil hak awal. Contoh dalam surah Al-Baqarah, dia start dengan alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi. Kita semayang, kita takbir Allahu akbar, kita baca Fatihah. Lepas kita baca Fatihah, kita ambil innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Ambil tu ayat 6 ke ayat berapa tu surah Al-Baqarah. Bangkit rakaat kedua, kita baca Fatihah, kita start bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim zalikal kitab pula. Dalam satu surah kita pergi ambil rakaat pertama ayat kendian, rakaat kedua ambil ayat awal. Yang tu dia menyalahi ijma'. Tak boleh buat macam tu. Dari segi sepakat seluruh ulama, salah kalau baca macam tu. Tapi salah tu adakah membawa kepada batal sembahyang? Tak juga. Tapi ijma' ulama kata jangan buat macam tu. Yang tu yang kita tak abang pada bulan lepas. Itu sunnah dari segi membaca Quran di dalam sembahyang. Kemudian malam ni kita masuk bab ma jaa annahu yusallihi ma fil bait. Itu bab yang datang pada menyatakan bahawasanya sembahyang ia akan 2 rakaat sunat ba'diyah maghrib itu di rumah. Ini nak cerita kata Nabi SAW, dia sunat rawatib, sunat qabliyah ba'diyah ni Nabi buat di rumah. Nabi tak buat di masjid. Pasal apa? Pasal selaras dengan pesan Nabi. Nabi kata la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu macam kubur. Rumah yang macam kubur ni maksudnya apa? Rumah yang tidak ada ibadat dibuat di dalamnya. Tak ada sembahyang sunat pernah buat dalam rumah tu, tak pernah baca Quran dalam rumah tu dan sebagainya. Itu rumah Nabi kata umpama kubur. Maka nak mengelakkan rumah daripada jadi kubur ni, sembahyang sunat adakan di rumah kita. Ini yang dia nak beritahu. Baik, hadis, saya terus baca hadis sebab cerita dia pun sama saja. Hadis Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'da al-maghrib fi baitihi. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata aku sembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat ba'diyah maghrib di rumah Nabi. Nabi ajak dia pergi rumah Nabi dan dua-dua mereka sembahyang ba'diyah maghrib di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan buka sebelah. Tajuk dia kata fi fadli tatawwu' wa 6 raka'atin ba'da al-maghrib. Yang ni pun saya baca hadis dia saja. Sebab hadis ni hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif yang tidak boleh diguna untuk buat hujah. Tapi kalau nak buat amalan tidak ditegak. Cuba baca hadis dia. Dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'da al-maghrib 6 raka'atin lam yatakallam fiha bainahunna bisu'i udinna lahu bi'ibadati 12 sana. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata barang siapa yang sembahyang selepas daripada sembahyang fardu maghrib, dia sembahyang 6 rakaat. Habis sembahyang maghrib, dia buat sembahyang sunat 6 rakaat. Lam yatakallam fiha bainahunna bisu'in. In between itu 2 rakaat dia bagi salam. Lepas bagi salam tu dia tak cakap benda wuduh. Dia bangkit pula sembahyang lagi 2 rakaat. Lepas tu bagi salam. Lepas bagi salam tu dia tak cakap benda tak elok. Lepas tu bangkit pula sembahyang lagi 2 rakaat, bagi salam. Lepas bagi salam dia tak cakap benda keji. Siapa yang buat macam tu, lepas sembahyang maghrib dia sembahyang sunat 6 rakaat. 6 rakaat tu 2 dan di antara sembahyang itu dia tak bercakap benda wuduh. Kata dia udilna lahu bi'ibadati 12 sana.
disamakan pahala kepada orang yang buat sembahyang sunat 6 rakaat lepas maghrib itu seperti mana orang yang beribadat selama 12 tahun. Itu hadisnya. So hadis itu Imam At-Tirmizi kata gharib. Gharib ni maksudnya hadis dhaif. Tapi Syekh Nasiruddin Al-Albani dia kata dhaif jiddan. Dia kata sangat-sangat dhaif. Dia kata elakkan daripada beramal. Dia main macam tu. Imam At-Tirmizi kata gharib. Gharib ni dhaif. Nasiruddin Al-Albani dia kata dhaif jiddan. Dia kata cari tak jumpa benda ni. Kalau ada pun riwayat daripada orang yang sangat bermasalah, dia kata. So jangan dijadikan pegangan sangat-sangat. Di bawah tu ada lagi satu hadis dalam perenggan yang pertama, di bawah tajuk tu dia ada bawa lagi satu hadis. Dia kata daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla ba'da al-maghrib 20 raka'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Ini lagi satu hadis juga Al-Albani kata dhaif jiddan. Apa dia? Hadis tu kata Nabi bersabda, barang siapa sembahyang lepas daripada sembahyang fardu maghrib 20 rakaat, 20 rakaat lepas sembahyang maghrib tu, malam tak ada kuliah apa, nak tunggu Aisyah, dia sembahyang rakaatain summa rakaatain summa rakaatain summa rakaatain, 10 kali sembahyang 20 rakaat. Hadis tu kata bahawa siapa yang sembahyang sunat selepas daripada sembahyang maghrib 20 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bina kepada dia satu rumah dalam syurga. Imam Al-Albani kata itu juga dhaif jiddan. Pasal apa? Pasal salah seorang yang meriwayatkan hadis tu Umar bin Abi Khas'am. Dia ni satu orang yang mungkarul hadis, satu orang yang mungkar dia dalam meriwayatkan hadis. Maka hadis itu dhaif jiddan. Dia ada tulis di bawah tu. Tuan-tuan tengok sebelah. Kita kena tahu tuan-tuan, sebab macam-macam lah dia dengar. Ni bila mai bulan Rejab, dia mai bulan Syaban, dia nak mai Ramadan, ya Allah, merata masjid. Hak ustaz mengajar, hak tempek di papan kenyataan tempek benda-benda yang didakwa kata hadis. Kemudiannya bila disemak-semak maudhu'. Maudhu' ni teruk lagi. Apa dia? Dia bukan hadis. Dia adalah kata-kata yang dicipta oleh tak tahu siapa, dan mereka mendakwa kata itu hadis. Ini lagi bahaya. Hadis yang kata apa? Rejab ini bulan Allah, Syaban ni bulan Nabi, Ramadan itu bulan umat Nabi. Itu hadis maudhu'. Hadis maudhu' maknanya bukan hadis. Maksudnya hadis yang direka-reka. Maknanya bukan hadis. Jadi perlu kita mengambil teliti tentang benda-benda ni. Pasal apa? Pasal kita nak buat amalan, biarlah amalan kita bertepatan. Macam tu. Baik. Tonton tengok muka surat sebelah. Dia kata bab ma jaa fi rak'atain ba'da al-isya. Iaitu bab yang datang pada menyatakan sembahyang sunat 2 rakaat lepas daripada sembahyang isya. Ini pun serupa juga dah. Dia ulang hak kita baca dah 2-3 minggu lepas ni. Nak cerita kata hadis bagi tahu kata sunat rawatib ni bila ada. Dia ada qabliyah subuh, dia ada qabliyah, ada ba'diyah zuhur, dia ada ba'diyah maghrib, dia ada ba'diyah isya. Itu juga yang akan diulang oleh hadis ni. Saya baca hadis dia saja. An Abdullah ibn Syaqiq radhiyallahu anhu qala sa'altu Aisyah ala salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat kana yusalli qabla az-zuhr rak'atain وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. Itu hadis dia. Ini hadis sahih. Maksud dia apa dia? Daripada Abdullah bin Syaqiq. Dia kata aku tanya kepada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sembahyang sunat Nabi. Dia pergi jumpa Aisyah, dia tanya Aisyah, Nabi sembahyang sunat macam mana? Faqalat, kata Aisyah, kana yusalli qabla zuhur raka'atain wa ba'daha raka'atain. Aisyah kata Nabi yang menjadi amalan tetap Nabi ialah qabliyah dengan ba'diyah zuhur 2 rakaat 2 rakaat. Qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Aisyah kata wa ba'dal maghrib sintain. Lepas maghrib 2 rakaat. Wa ba'dal isya raka'atain. Lepas isya 2 rakaat.
wa qabla al-fajr sintain, qabliyah subuh 2 rakaat. Ini hadis dia, serupa macam kita baca itu. Baik, kita tengok di bawah tu bab ma jaa anna salat al-lail masna masna. Itu bab yang datang pada menyatakan bahawasanya sembahyang malam itu 2 rakaat. Ini hadis dia. Ketahuilah saudaraku, hadis yang akan datang ini menunjukkan bahawasanya sembahyang sunat itu 2 rakaat 1 salam. Dia kata sembahyang sunat ini ada baiknya dibuat begitu, dibuat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Dan ada hadis yang menceritakan Nabi biasa harung sekali 1 salam. Nabi biasa buat 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Juga ada hadis, dan hadis itu juga sahih. Ada hadis kata Nabi biasa buat 6 rakaat 1 salam, juga hadis yang sahih. Dan hadis yang kata Nabi buat rakaatain summa rakaatain, 2 rakaat 2 rakaat, juga hadis yang sahih. Kesimpulan dia apa dia? Buat macam mana pun tak apa, hak tak lebih ni tak buat, yang tu aja. Kita nak buat 2 rakaat 1 salam pun boleh, kita nak buat 4 rakaat 1 salam pun boleh, kita nak buat 6 rakaat 1 salam pun boleh. Tidak menjadi kesalahan, kerana semua tu ada backup daripada hadis yang sahih. Tak salah. So kita kena tahu, bila kita nak buat ibadat, kita kena tahu aku buat ni adakah Nabi buat. Itu aja. Bila kita tahu, alhamdulillah, kita buat tu dengan hati yang penuh yakin. Ini yang kita nak belajar, yang kita nak mengaji, yang kita nak tengok hadis ni, kerana kita nak bagi puas hati ibadat yang kita buat. Kita tak mau buat ibadat dalam keadaan teraba-raba, ikut-ikut orang, sedangkan kita sendiri tak pernah mengaji, tak pernah ambil tahu cara ibadat Nabi SAW macam mana. Baik, maka hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salatul lail masna masna. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, bermula sembahyang malam itu 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat 1 salam. Sambung hadis dia kata, fa iza khifta subh fa autir bi wahidah waj'al akhir salatika witra. Nabi kata, maka apabila engkau takut subuh akan terbit fajar, maka rasalkan, maksud ganjilkan olehmu akan sembahyang sunat itu dengan 1 rakaat. Ini bagi kes setengah orang, orang tua-tua lah kebanyakan. Orang tua-tua dia pukul 4 setengah jaga tak gaduh kunci jam, tak gaduh apa, 4 semua biji mata buka. Dia dah jadi rutin, dah menjadi rutin harian dia. 4 semua mata dia buka, masuk pancong, ambil ayat semayang apa-apa semua, dia semayang tahajud. Rakaatain summa rakaatain summa rakaatain summa rakaatain. Tengok jam dah dekat dah nak subuh. Bila nampak dah dekat nak subuh, fa'autar, maka dia witir 1 rakaat untuk nak menutup ibadat dia untuk malam itu. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Dan jadikanlah olehmu akan yang rasal, yakni yang ganjil 1 rakaat itu sebagai akhir sembahyang malam kau. Tutup ibadat malam dengan witir. Maksudnya witir tu maksudnya ganjil. Allah suka kepada yang ganjil, kerana Allah itu ganjil. Ada hadis kita akan jumpa akan datang. Allah Ta'ala ni dia esa 1, ganjil. Dan Allah suka kepada benda yang rasal, yang ganjil. Itu sebab kita dalam buat apa pun, ambil ayat semayang ke apa ke, dia mau macam tu 3 kali. 3 kali itu rasal, itu ganjil. Walaupun ada hadis kata Nabi biasa ambil ayat semayang 1 anggota dia basuh sekali, ada hadis. Nabi biasa ambil ayat semayang 1 anggota dia basuh 2 kali, ada hadis. Nabi ambil ayat semayang 1 anggota dia basuh 3 kali, ada hadis. Adapun lebih daripada itu tidak ada hadis. Tidak ada hadis, dia cakap 3 aja. Ulama hadis menjelaskan, yang kata Nabi basuh sekali itu pasal apa? Kemungkinan ketika itu kekurangan air, maka Nabi basuh sekali aja. Di waktu Nabi basuh 3 kali ini pasal apa? Ada lebihan air, maka sunat
Dia ambil 3 kali tiap-tiap satu anggota. Dia ada explanation dia kepada hadis-hadis yang berbagai ini. Dia ada explanation dia. Ada pun lebih daripada 3 kali basuh tiap-tiap satu anggota, dia kata itu membazir. Pasal apa? 3 itu sudah maksimum. Itu penjelasan dia. Baik, so dia kata sembahyang witir ni adalah sembahyang ganjil, sembahyang menutup ibadat malam. Dia akan main tajuk akan datang, insya-Allah kita dan baca. Kalau Allah bagi kelapangan, kita dan baca sebelum puasa. Kita ada 2 kali kuliah lagi, insya-Allah kita dan baca cerita penyelesaian kepada kerosot yang berlaku kepada ramai orang tentang witir ni. Bila mai bulan puasa, dia soalan ni dia akan tidur repeat macam tu lah. Yang tidur repeat lagi 10 kali puasa mai pun 10 kali nanti mai soalan ni. Dan dia tanya, ustaz ni macam kita pergi sembahyang tarawih di masjid ni, dia kata imam sembahyang tarawih dan witir. Macam kita memang duk ingat, dia kata bangkit sahur lagi nak sembahyang tahajud, adakah kita nak ikut witir sama dengan imam? Soalan ni dia dah start daripada zaman Nabi sampai kiamat, dia nanti tak habis. Dia nanti tak habis cerita ni. Soalan tu lah dia nanti repeat. Dengar dah, tahun depan puasa lupa tanya pula. Dia dulu tu ni aduk mai. Dia ada penjelasan dia di dalam tajuk yang akan datang, insya-Allah. Macam mana nak selesai masalah ni? Adakah kita bila tu imam habis tarawih, tu imam nak start witir, kita pun angkat tangan dulu tu, jalan dulu. Siapa kita ahli tahajud ni, ada balik ni. Ahli tahajud, tapi sebenarnya ahli terkejut pun dah banyak. Bukan ahli tahajud, ahli terkejut pun dah banyak yang balik tu. Baik, jadi adakah tindakan kita tak sembahyang witir bersama dengan imam itu lebih baik, ataupun kita menghabiskan witir bersama dengan imam itu lebih baik? Penjelasan akan datang yang tu. So kita hold dulu yang tu untuk nak bincang tentang witir ni. Kata Imam At-Tirmizi pada bab ini ada riwayat daripada Amru bin Anbasah. Hadis yang sama ada riwayat daripada Amru bin Anbasah. Dan katanya bermula hadis ini, yakni hadis Ibni Umar ini hadis yang hasan lagi sahih. Hadis ini hadis sahih. Dan ada dikeluarkan hadis yang seumpama ini di dalam Sahih Muslim. Hadis riwayat daripada Ibni Umar juga. Dia kata baik, masalah sembahyang sunat dan bilangan rakaatnya yang afdal. Kata Imam At-Tirmizi, bermula amal atas hadis itu bahwasanya sembahyang sunat malam-malam itu dua rakaat 1 salam. Dan dialah perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak dan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq. Ulama-ulama yang berpendapat elok diceraikan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam daripada 4 rakaat 1 salam. Di antaranya ialah Imam Asy-Syafi'i sendiri, dia suka macam tu. Kata Imam Nawawi, bermula hadis itu menunjuk ditanggungkan atas menyatakan yang lebih afdal. Yang lebih afdal kita buat 2 rakaat 1 salam, bahawa memberi salam daripada tiap-tiap 2 rakaat sembahyang sunat. Maka bersamaan jua pada sembahyang sunat malam dan siang disunatkan belaka memberi salam daripada tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Dia kata dia ikut format yang sama. Maka jikalau dikumpulkan beberapa rakaat dengan 1 salam, ataupun sembahyang sunat ia dengan rakaat yang 1 dengan 1 salam, nescaya memadai di sisi mazhab kita. Imam Syafi'i kata kalau nak buat 4 1 salam pun tak salah, pasal ada hadis dia. Tapi buat 2 1 salam itu dia kata lebih baik. Pasal apa? Dia ada time break. Dia ada time break. Bila kita nak pedarah 6 ni 1 salam ni, dia satu tension di rumah. Bayangkan tuan-tuan, kalau orang sembahyang tarawih bulan puasa, dia nak buat 20, dia nak pedarah 1 salam. Tu imam lah duk kering salam, orang dia berkata api dah. Dia kata gila sampai tak monti. Dia kata sampai 2 rakaat bagi salam dia cantik. So kita dapat melihat golongan nakai pun banyak. Golongan nakai, dia tak sembahyang, dia kalut dengan bubuk moreh dia apa-apa semua, dia macam ni punya buada juga. Dan kita akan baca hadis yang akan datang, apa kerugian golongan itu. Golongan tu yang tidak bersama dengan imam dalam sembahyang ni, hatta yang sarif ni yang Nabi kata ni. Nabi kata bahawa siapa yang sembahyang bersama dengan imam ni, dia kata dan dia sembahyang ni hatta yang sarif, sehinggalah selesai imam, dia pun selesai sama dengan imam. Apa fadilat yang dia dapat, kita akan baca di tajuk yang akan datang. Baik, masalah dia kata akhir waktu sembahyang sunat malam itu bagaimana? Kata Imam Nawawi, hadis itu menunjukkan bahawasanya sunat dijadikan witir pada akhir sembahyang malam,
Dan akhir waktu witir itu ialah sebelum keluar fajar. Itu dia punya time dia, dia punya border masa dia. Dan ialah yang masyhur pada mazhab kita, dan dengan dialah berkata jumhur ulama. Dia kata, tonton tengok tajuk baru, fi fadli salatil lail, iaitu bab yang datang pada menyatakan kelebihan sembahyang malam. Ketahuilah saudaraku, bermula sembahyang malam itu paling afdal waktu bagi sembahyang sunat. Dalam banyak-banyak sembahyang sunat ni, sembahyang sunat pukul 4, pukul 5 pagi ni, ini time yang paling best. Jangan abang, kita boleh sembahyang sunat pada bila-bila waktu yang tidak dilarang, tapi time yang paling best bila sepertiga akhir daripada waktu malam. Itu time paling best untuk buat sembahyang sunat. Tapi sembahyang isya jangan buat time tu, dia ada pula larangan dia. Yang tu kita nanti baca Padang Temusu punya tajuk yang tu. Setengah orang dia saja reserve sembahyang isya. Ada orang buat macam tu, dia reserve sembahyang isya dia pukul 4 lagi. Pasal apa? Pasal dia buat denak, macam orang duk main borong kan. Dia buat denak, dia pergi borong, dia buat denak bagi borong lemai kerana nak cukup borong lain. So dia buat isya ni jadi denak untuk dia sembahyang tahajud. Bila dia simpan sembahyang isya, dia nak sembahyang pukul 4 saat lagi, so dia kena bangkit lah. Pasal isya tak sembahyang ni, so dia bangkit pukul 4 pagi, dia buat sembahyang isya, baru dia buat tahajud. Ada larangan perbuatan itu, kita nanti baca di Padang Temusu tajuk tu. Baik, kemudian dia kata kerana ialah waktu yang sunyi dan lapang hati daripada masyghul akan hal ahwal dunia. Time pukul 4, pukul 5 pagi ni kalau bangkit, dia memang time tu cukup best. Dia tak ada serabut dunia ni, dia tak ada serabut dunia ni, tak. Kita bangkit time tu pukul 4, pukul 5, tak ada bising apa. Udah dengar kaki nak rempit motor pun buat tu putih lah time tu. Jadi time tu kira kalau kita bangkit semayang ni, dia solid, dia rasa kita fokus, kita khusyuk dalam semayang kita. Itu kelebihan dia. Dan ia adalah masa turun rahmat Allah. Yang tu yang paling penting. Time tu kira Allah curah rahmat dia turun kepada orang-orang yang kira sanggup sacrifice, sanggup korban masa tidur dia. Pukul 4, pukul 5 pagi itu time tidur tengah syok, dia boleh sacrifice masa syok tidur ni kerana nak bangkit, nak bermunajat kepada Allah. Maka itu time Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan rahmat dia kepada siapa yang bangkit. Sekali kita nanti jumpa hadis dia. Maka dengan kerana itulah afdal sembahyang sunat pada time itu. Kata Imam At-Tirmizi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram. Bermula yang paling afdal puasa daripada segala puasa selepas daripada puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yakni Muharram, yakni apa? Puasa Ashura dan juga puasa Tasu'a. Ada orang dia salah faham hadis ni. Dia pergi ambil puasa sunat satu Muharram. Allahu Akbar. Yang kata puasa sunat dalam bulan Muharram ni ialah puasa Tasu'a dengan puasa Ashura, bukan puasa satu Muharram. Bulan Muharram tu bulan yang Allah suka, tetapi bukan dia suruh ambil puasa satu Muharram tu kerana satu Muharram. Tapi kalau satu Muharram jatuh hari Isnin, itu puasa sunat hari Isnin. Kalau satu Muharram itu jatuh hari Khamis, itu puasa sunat hari Khamis, bukan kerana puasa satu Muharram. Dalam bulan Muharram ni time cantik untuk puasanya ialah Tasu'a, yakni 9 Muharram, dan juga Ashura 10 Muharram. Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah, Nabi duduk di Mekah, Nabi mengamalkan puasa 10 Muharram ini, puasa Ashura. Dan Arab Jahiliyah pun puasa pada 10 Muharram. Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah. Bila Nabi mai ke Madinah, tengok-tengok orang Yahudi di Madinah pun puasa Ashura, puasa 10 Muharram.
Nabi tanya orang Yahudi ni, apa puasa apa ni hari ni? Mereka kata ini puasa Ashura, puasa 10 Muharram. Nabi tanya pasal apa yang apa pilih 10 Muharram untuk nak puasa? Yahudi kata kerana hari ni Allah selamatkan Musa daripada kenaligan dengan Firaun. Bila Yahudi jawab macam tu, Nabi kata kalau macam tu bukan hampa, kami lebih layak puasa 10 Muharram ini kerana Musa itu Nabi dan utusan Allah Tuhan kami. Cuma Nabi mengarahkan supaya dibuat puasa Tasu'a, puasa 9, supaya apa? Menyalahi apa yang diamalkan oleh Yahudi. Yahudi buat 10 Muharram saja, so Nabi suruh sahabat-sahabat ambil 9 dengan 10 bagi belai. Dan Nabi kata kalau Allah panjangkan umur aku tahun depan, aku akan puasa Tasu'a. Dan ternyata Nabi tak dan nak puasa Tasu'a, Nabi wafat sebelum Nabi dapat buat puasa Tasu'a. Maka ulama hadis menyimpulkan bulan Muharram puasa yang paling cantik ni apa dia? Tasu'a dengan Ashura, 9 dan